Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk saudara yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Ya, saudara Syahrul Azam, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zamari LC, saudara Syah Ibrahim, Alif Yamin Buaya. Wallahu akbar. Begitu juga saudara N. Abdul Bakar. Hai. Saudara Izzuddin, Satria Setiawan dari Mengelembu, saudara Zek Zul, Mazli Syamsuddin, Anggrik Rimba. Selamat malam anak anda semua. Saudara Yusuf Awang, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali. Bila saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali hadir, pasti beliau memohon pada teman-teman semua, like, share dan subscribe. Jangan lupa saudara, itu saja permintaan saya. Dan saya terima kasih pada saudara Azmi Muhammad Ali mengingatkan kita, boleh like, share dan subscribe. Bukan hanya di Facebook, begitu juga di Instagram. Apa khabar saudara Razali, saudara Azli, saudara Abdul Hamid, teman kita di Instagram, ya, Instagram. Apa khabar Anton, Wan M. Bakri, Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman dari Terengganu, daripada Besut, ya. Saudara Yusuf Awang, saudara Intan Zalinda, Paipon, saudara Muhammad Mazam, Puan Nur Maria, Kamal Awang, Burhan Rabu, begitu juga dengan saudara Hazrul Aidi, Muhammad Sa'ban, saudara yang sempat saya santuni, saudara Osman Abdullah, saudara Azrul Jalil, begitu juga saudara Abdul Hamid di Instagram. Saudara, saya sebenar-benarnya bersyukur pada Allah SWT kerana hari ini adalah hari yang kedua selepas kita merayakan Hari Raya Korban. Saudara, ada banyak pencerahan yang perlu saya berikan. Sebab itu saya mohon maaf kalau saya tidak dapat menyantuni semua teman-teman yang menghantar kiriman, apa khabar, gambar cantik, ya, saudara Umairah, Zamari LC, saudara Syahrul Azam, saudara Pak Paduka, Ahmad, Awang Yusof, Nur Azila, Syahrul, Mikmo. Baik, itulah saudara keadaannya. Ramai teman-teman kita. Saya mohon maaf kalau tak dapat saya santuni satu persatu. InsyaAllah saya akan santun usai pencerahan. Seperti biasa saudara, dalam keadaan peringatan, Menteri Kesihatan beritahu bahawa kita berhati-hati kerana kita khawatir, bimbang tentang Omicron ni, ya, saudara Matpiah Mentol, saudara Abdullah Amanan, saudara Ded Mahazir, ya. Hari ini nampak gayanya saya melihat laporan daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio daripada Universiti Malaya. Semalam jangkitannya tiba-tiba meningkat balik, saudara. Sebelum tu kemarin 2,799. Tapi semalam dia meningkat pada 3,264. Saudara, hari ini hari Isnin, 11 Julai, yang merupakan hari yang ke-842. COVID menyerang negara kita, tapi peningkatan begitu ketara sekali. Mengakibatkan jumlah jangkitan sudah 4,595,974 warga kita yang dijangkiti, saudara. Dan semalam kabarnya ada 2 kematian. Sebab itu saya haraplah kalau boleh kita pastikan menjaga penjarakan sosial dan sentiasa kebersihan diri kita, ya, saudara Mas Mali. Umam Misteri. Saudara, dari laporan yang dikirimkan oleh saudara Rio bersama dengan saudara Jamil Idris, saya melihat ada terdapat di 7 negeri ada peningkatannya, saudara. Susut di 9 negeri. Selangor mencanak balik daripada 910 kepada 1,326. Wilayah Persekutuan juga meningkat daripada 668 kemarin naik kepada 847. Sabah juga turut naik. Saya seriau tengok Sabah ni. Angkanya sudah 208. Perak walaupun susut, tetapi angkanya masih lagi 230 yuk. Di Negeri Sembilan juga susut, tapi angkanya 131. Pulau Pinang juga walaupun susut, tapi masih belum ceroy lagi. Masih lagi 144. Lain-lain negeri, alhamdulillah, bertahan di bawah angka 100. Jadi sebab itu kita bersamalah berusaha untuk memutuskan jaringan virus corona ini kerana khawatir tentang kemungkinan Omicron pula menyerang kita, saudara. Tak tahulah pun ayat ni kita. Baik, saudara. Terima kasih saudara Rio, terima kasih saudara Jamil.
kita masuk segmen e-commerce sikit. Berniaga lah. Ini start berniaga, berusaha, mencari perniagaan. Jadi kalau teman-teman, tadi ada satu dua orang kawan, dia kata macam mana nak membuat pencerahan. Saya kata, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. 011-330-41241. Berhubunglah dengan beliau bagaimana caranya untuk membolehkan saya memberi pencerahan tentang produk-produk saudara. Dan kalau dengan Al-Azhar, jangan lupa haruman bakurnya. Setangi Al-Bakur. Wangi saudara. Dan juga wangi-wangian yang dijualnya termasuklah gula O. Dan seandainya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Dan dia pun mulai hari ini dah start lah. Dia punya membuat produksi dendeng manis Siti Farehah. Harga kekal harga lama walaupun harga barang naik, daging naik saudara. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang boleh berhubung Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang grade-nya grade AAA dan harga lebih murah dari pasar ataupun pasar raya saudara. Akhir sekali, ini memang sedap lah saudara, iaitu popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria rasanya pedas, rangup dan manis. Asyik bila kita makan. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. 019-435-1203 saudara. Itu saja e-commerce kita dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebagai bagi saya sebagai panduan kehidupan kita ya saudara. Terima kasih Sally. Dalam naluri kehidupan daripada Syuhaib, beliau mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin, kerana semua urusan baik baginya. Jadi yang demikian itu tidaklah dimiliki seorang pun kecuali hanya orang yang beriman. Jika mendapat kebaikan, ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mengalami keburukan ataupun musibah menimpanya, ia bersabar, maka itu merupakan kebaikan baginya. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih saudara. Jadi mukmin yang dikagumi ialah yang sentiasa redha setiap atas apa yang berlaku. Baik pun syukur, tak baik pun bersabar. Itu keadaannya. Mukmin yang dikagumilah yang sentiasa bersyukur dari atas setiap kebaikan atau nikmat yang diperolehi. Syukur itu diperlihatkan pada 5 perkara saudara. Tanda-tanda kita bersyukur. Pertama, tunduk dan merendah kepada Allah kerana zat yang disyukurinya. Kedua, kecintaan kita semakin tinggi terhadap Allah SWT. Ketiga, mengakui bahawa nikmat itu adalah pemberian Allah. Tidak ada sesiapa pun di dunia ini mampu memberi nikmat ini. Hanya Allah SWT, saudara. Kemudian sentiasa memuji dengan lisan dan perbuatan atas limpahan nikmat tersebut. Syukur, alhamdulillah. Dan tidak memanfaatkannya dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Dapat nikmat, dapat rezeki yang baik, tidak digunakan ke jalan yang tidak baik, saudara. Itulah tanda orang bersyukur. Dan mukmin yang dikagumi itu ialah apabila mendapat keburukan atau musibah, dia bersabar dan redha. Kerana Ibu Qayyim menyatakan, sabar merupakan setengah dari keimanan dan setengahnya lagi adalah syukur. Ya, setengah sabar, setengah syukur. Oleh itu saudara, berusahalah kita untuk menjadi mukmin yang dikagumi. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Apa yang saya lafazkan tadi hanyalah sekadar panduan kehidupan. Bukan daripada seorang ustaz, saudara ya. Ini kiriman teman-teman yang saya baca. Bukan saya yang sendiri cari reka. Tidak, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini adalah petikan daripada kenyataan Buya Hamka. Ini untuk kita sentiasa berwaspada. Kerana menurut Allah yarham Buya Hamka, berapa ramaikah insan yang masih hidup ini berada dalam keinsafan, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Itu beliau Allah yarham mengingatkan kita kena sentiasa insaf. Jangan kita seronok tahu-tahu bye-bye. Itu keadaannya. Berapa ramaikah insan yang masih hidup berada dalam keinsafan,
sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Itu kata pesan daripada almarhum Buya Hamka. Jadi kalau ini saudara, sebagai panduan, kita sentiasa insaf, kita sentiasa mengingati kebesaran Allah SWT. Lafazkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi teman-teman kita yang berada di Tanah Suci Mekah, kita mendoakan supaya mereka beroleh haji yang mabruk. Sebab kali ini haji akbar. Cuma saya dapat laporan semalam terowong menghubungkan antara Mina dengan tempat melontar. Secara tiba-tiba berkala elektrik tak ada. Jadi gelap. Alhamdulillah masing-masing dah ada bawa telefon, bimbit. Maka dijadikan itu sebagai lampu. Kalau tidak nanti bahaya juga. Kita pernah mengalami peristiwa itu. Dulu satu ketika ramai umat Islam yang terhimpit dan meninggal dunia kesan daripada bersesak-sesak dalam terowong. Waktu saya mengerjakan ibadah haji itu hari, terowong tu dah dibesarkan. Di samping itu dia bukan lagi jalan dua hala ya, sehala. Jadi kalau yang pergi belah kiri, balik belah kanan. Dia ada pemisah. Walaupun gelap, jangan risau. Alhamdulillah. Saya tidak dapat laporan bahawa warga kita yang mengerjakan ibadah haji kali ini semuanya berada dalam keadaan yang alhamdulillah sihat walafiat. Tak adalah benda yang kemalangan dan sebagainya. Setakat ini saudara ya. Yang sakit tu adalah biasa pertukaran cahaya, pertukaran hawa. Ini saya dulu pun saya ingat lagi panas lepas ibadah haji, lepas haji kita sa'i, malam besoknya tiba-tiba rasa sejuk. Sejuknya bukan saudara, memang sejuk. Jadi pertukaran cuaca itu membuatkan kadang-kadang kita sesama, batuk dan sebagainya. Syukurlah kepada kita, saudara mara kita yang sempat menyahut gametan panggilan Allah untuk bertandang ke rumahnya di Tanah Suci Mekah. Baik saudara, dalam pada itu saya harus mengingatkan negara, pemimpin negara, bahawa ingatlah, andai negara berbelanja tanpa had, kita khawatir negara akan muflis. Jadi berhati-hatilah, berhemahlah bila berbelanja. Ya, Saudara Zaini Castello, Saudara Zulkifli, Saudara Mat Zaki, Kekanda MZ, Saudara Pak Din. Ya, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya lah 1000 tanda tanya. Dah macam-macam lah sekarang ni, 1000 tanda tanya, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, wang kalian padang besar, menikmati suasana membeli belah. Tersalah persediaan, rancangan tersasar, tidak terlaksana, enggan mengalah. Ini kadang-kadang mereka ni bila nak menghadapi pilihan raya, mereka tidak membuat persiapan, salah persediaan. Jadi akhirnya rancangan apa yang dirancangkan tersasar. Tapi tak nak mengaku pula, itu masalahnya. Kata Pak Nazir lagi, ikan berangan si ikan duri, beli di ijuk, sama kembung. Berbicara dengan menunding jari, jelas menunjuk dirinya sombong. Kalau orang yang sombong ni begitulah, main tunjuk-tunjuk. Ingat saudara, satu jari menunding pada orang lain, 3 jari menunding pada kita. Insaflah saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang berarti bagi saya. Saudara, kerana bagi saya, selalu saya katakan, siapalah diri ini. Saudara, mustahil bagiku untuk menggapai bintang di langit. Semua itu tidak mampu kulakukan. Apa yang dapat saya lakukan adalah memberi pencerahan. Saya baca, saya faham, untuk berkongsi. Ya, Saudara Ismail Liz, Saudara Rosli Yunus, Zul Marshall. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya, Noremi, Siti Makzam. Assalamualaikum, saya nak minta tolong. Harap ada yang bantu saya. Saya sangat perlukan bantuan. 017-483-5560. InsyaAllah saya akan cuba tengok, saya baca sekali lagi. Ya. Sekarang ni memang ramai dah. Banyak sangat-sangat teman-teman yang mohon bantuan. Kalau siapa yang dapat bantu, bantulah. Ya, Saudara Kamu Zaman Man. Sebelum itu, saya harus memberi peringatan. Saya mesti memberi peringatan ini, saudara. Kalau tidak, nanti bahaya saya. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dalam komen-komen yang anda lakukan. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Kalau ia bercanggah dengan kehendak ataupun peraturan-peraturan Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Kerana saya tak mampu, saudara, untuk melihat atau memantau semua komen. Kena ingat,
Ini hanyalah sekadar pencerahan politik melalui pembacaan saya dan matlamatnya adalah supaya warga kita berinformasi. Prinsip kita, saudara, ingat, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Kalau masih lagi nak bertegang urat, bertekak, minta maaf lah, saudara. Kita ada prinsipnya bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau ada tulisan apa semua, santunlah dengan bahasa yang baik. Kerana ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap aspek secara berharmonis. Baik, saudara. Cuaca hari ini memang panas. Memang terbedik-bedik. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman yang sudah pun mula pulang kembali ke tempat asal mereka bekerja, meninggalkan desa, teman-teman yang di perantauan, berhati-hati bila memandu. Saya nampak tadi laporan dalam YouTube dan sebagainya, sudah pun banyak kenderaan berada di lebuh raya. Ingat, saudara, masa nak balik itu hari berhati-hati, nak pulang kembali daripada untuk kembali merantau, berhati-hati, saudara. Jangan turutkan hati untuk sentiasa rasa marah dan sebagainya. Saudara, bersabar. Cuaca memang panas, jangan panaskan hati, saudara. Saudara, dan sediakan banyak air minuman. Di samping itu, kalau saudara rasa mengantuk, singgah dulu di R&R, tempat rehat. Tetapi pastikan, saudara, kalau seorang-seorang memandu kereta tu, saya minta lah supaya lebih berhati-hati. Kalau bawa keluarga pun lebih berhati-hati kerana penjenayah nampak gayanya sentiasa berada di mana-mana dalam suasana sebegini. Terima kasih, saudara Puan Dayang Selha, Baja Medan. Sangkut, kalau sangkut tu lari ke Instagram, saudara. Cuma hari ini saya agak tak senang hati rasa. Sebab semalam melalui hantaran media sosial, mantan Menteri Undang-Undang, iaitu Saudara Zahid Ibrahim, dia menzahirkan, saya baca dengar itu dan saya cuba semak benda itu benar berlaku, saudara. Iaitu bagaimana Majlis Bandaran Kota Baru di Kelantan telah mengarahkan agar kedai-kedai ditutup sempena sambutan Aidil Adha. Ini sebenarnya kerja mengarut ni. Katanya, kabarnya surat arahan itu telah dikeluarkan pada 6 Julai dulu. Lebih 300 buah kedai di Kota Baru terjejas. Tak ikut tak boleh, saudara. Penutup kedai bukan saja melanggar kehendak agama dan syiah kerana menyusahkan keperluan duniawi. Saudara, ini kejadian disebut bukan hanya rupanya di Kota Baru. Rupanya di seluruh negeri Kelantan. Di seluruh negeri Kelantan, di mana arahan tersebut dikeluarkan pada 6 Julai lalu dan ditandatangani oleh Setiausaha MPKB Muhammad Syafuddin bin Mat Saleh. So, dalam kandungan surat tersebut turut menyebut, saudara, tindakan undang-undang akan diambil sehingga ke tahap membatalkan lesen perniagaan bagi mereka yang engkar pada arahan tersebut. Jadi saya fikir apa benda lah lebay-lebay ni. Niaga pun tak boleh. Sedangkan kalau mereka benar-benar menghayati unjuran Al-Quran, unjuran daripada baginda Rasulullah SAW, jelas kamu hendaklah solat bila sampai waktunya. Dan bertebaralah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki. Jadi waktu solat, berapa minit sangat? 1 jam, okeylah, setengah jam. Solatlah. Lepas solat itu bertebaranlah, bukan sampai tutup premis perniagaan. Pasar tutup, kedai tutup. Dan saya melihat kerana perayaan Hari Raya Korban ini bagi warga di Pantai Timur, khususnya Kelantan, inilah perayaan yang paling dirayakan ramai. Warga daripada Kuala Lumpur, daripada Ipoh, daripada Penang, serbu balik untuk merayakan Hari Raya Korban bersama keluarga. Tiba-tiba kedai ditutup. Astaghfirullahalazim. Bukan tuan kedai nak tutup. Arahan daripada MPKB. Tadi, tengah hari tadi, saya sempat waktu makan bersama dengan Wang Malik Tengku Razali Hamzah. Macam saya katakan, hari ini saya dapat berjumpa dengan beliau. Saya bertanya, apakah pernah berlaku benda ni di Kelantan? Dia kata, merepek tak pernah berlaku. Malahan sejak zaman almarhum ayahnya sebagai ayahanda Yang Malik Tengku Razali sebagai Menteri Besar Kelantan. Tidak pernah ada sebarang arahan sebegitu. Jadi arahan yang ini dia kata nampak sangat bahawa Tok Lebay di Kelantan ni dah tersasar. Nak tunjuk kuasa ke? Tak tahulah, kita pun tak tahu. Hairanlah kita bagaimana kedai itu tutup. Sepatutnya kita baru saja, macam kata saudara Zahid Ibrahim, kita baru saja melalui
sekatan, kesan daripada COVID-19, baru nak meniaga. Tiba-tiba diarah tutup. Sedangkan inilah masanya bila ramai perantau-perantau pulang ke desa, pulang ke kampung, mereka boleh berbelanja untuk keluarga. Kalau kedai tutup macam mana? Bukan hanya kedai-kedai gedung-gedung besar saja. Kedai kecil pun tak boleh. Pasar pun tak boleh. Apa tujuan kita pun tak tahulah. Saya cuma menggeleng kepala lah bila tengok begitu. Dalam keadaan-keadaan begini, saya kadang-kadang melihatlah bagaimana adik saya, saudara Rizal Andau. Rizal Andau ni selalu mengatakan kiriman pada saya. Katanya zaman baginda Rasulullah SAW dulu, bendera ataupun panji ini adalah merupakan perjuangan. Ia merupakan barang penting yang perlu dipertahankan. Dalam peperangan, malahan 3-4 orang pun, sebagai contoh, ada 3 orang sahabat baginda Rasulullah SAW yang terkorban di medan perang Mut'ah. Itu Zaid bin Harithah, itu anak angkat kepada baginda Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, dan Abdullah bin Rawah. Ketiga-tiganya mempertahankan panji Islam. Jadi pemegang panji atau bendera juga biasanya di kalangan pemimpin, bukan calang-calang orang, saudara. Bahkan mereka sanggup menggadaikan nyawa demi mempertahankan panji Islam. Tapi apa yang berlaku di Kota Baru dah lain. Malahan dalam parti UMNO sendiri pun mereka dah tak ada hormat kepada panji UMNO itu sendiri. Sepatutnya bendera ini adalah lambang kebesaran. Saudara, sebab itu kita wajar menghormati bendera negara kita. Itu lambang. Tapi nampak gayanya sekarang ni, segala ni berterabur, saudara. Sebab itu hari ini saya menerima banyak kiriman daripada media sosial, terutama macam media sosial FMT. Saya pun terkejut. Tapi bagai yang dijangkakan, bahawa FMT melaporkan lebih kurang 4 orang dijangka besok mengangkat sumpah sebagai calon duta ke negara-negara luar daripada menerima watikah daripada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi 4 orang, sepatutnya 5 tapi tak ada seorang tu, iaitu Datuk Tajuddin. Dikabarkan bahawa penerima watikah daripada Duli Yang Mulia Pertuan Agong yang dijualkan besok tidak ada nama Tajuddin Abdul Rahman. Tidak ada terkandung dalam senarai terbaru penerima watikah pelantikan diplomat keluar negara daripada Yang Pertuan Agong. Jadualnya besok. Sehingga saat ini belum ada penafian maupun pengesahan daripada Kementerian Luar berhubung isu tersebut. Jadi kalau selagi tak dapat watikah, tak bolehlah nak bergelar sebagai tuan yang terutama. Jadi macam mana tu? Itu saudara Wan Yaya. Macam mana? Timbul tanya-tanya. Apakah Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman ini akan kekal menjadi duta ataupun ditolak? Saya tak tahu. Sepatutnya besok majlis akad sumpah ataupun majlis menerima watikah pelantikan duta-duta yang akan dilantik ke negara Jepun, katanya daripada negara Pakistan, ada 4 negara. Termasuklah Indonesia sepatutnya, tapi tiba-tiba tak ada. Saya tak tahu apakah beliau sudah tidak lagi akan dilantik sebagai duta ataupun ada sesuatu yang perlu kita lihat. Dan tunggulah, saudara. Saya tak boleh bicara lebih daripada itu. Saudara. Dan hari ini, saudara, saya juga, macam saya katakan tadi, saya sempat berbual dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah berhubung tentang kedudukan ekonomi negara kita. Secara berterus terang, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali mengatakan bahawa ekonomi negara kita ni semakin tenat. Hutang bertambah, saudara. Bukan sikit hutangnya tu. Dalam keadaan kalau kita dah banyak sangat hutang, macam saya katakan 2 malam lepas, bagaimana kita nak meminjam lagi? Tentulah orang nak memberi pinjaman pun akan mengenakan itu faedah yang tinggi. Dan ini meletakkan negara kita dalam keadaan yang semakin tenat dari segi sudut ekonominya. Pelabur-pelabur juga masih lagi berada, duduk standby lah nak tengok apa nak jadi. Berbeza zaman dulu-dulu, zaman Tun Razak, pelabur berlumba-lumba datang nak memberi pinjaman. Malahan katanya waktu dia jadi Menteri Kewangan, dia kata kadar faedah yang kita kenakan kepada pelabur-pelabur ni terlalu rendah, tapi mereka sanggup. Kerana sebahagian daripada pelabur-pelabur ini menjadikan negara kita ini untuk mereka menyimpan wang mereka yang sudah pasti selamat serta memulihkan peluangan yang baik. Kalau negara kita dalam keadaan yang hutang yang tinggi,
Macam mana? Mungkin besar kemungkinan dia tak dapat balik wang mereka ataupun tunggu lama-lama. Sebab kita, kadang-kadang negara kita menjual bond. Itu keadaannya saudara. Jadi hitungan ekonomi negara sekarang ni, kabarnya. Sekarang kata apa yang Mak Mula, dia kata, kena ingat. Dari segi hitungan ekonomi, bukan fizikal saudara. Dari sudut kajian ekonomi, negara kita ini mengalami kerugian setiap hari sekurang-kurangnya sekitar 3 bilion ringgit. Itu pusarannya lah. Nak cerita pun susah lah kalau orang tak faham. Dia bukan mana ni tiba-tiba hilang. Tidak, tapi kita mengalami kerugian. Sama ada larinya pelabur, sama ada kita punya produk tidak dapat pasaran yang baik, turun naik harga komoditi kita. Jadi keadaan lebih kurang satu hari lebih kurang 3 bilion. Apa nak jadi pada negara? Sebab itu katanya negara perlu segera memulihkan suasana politik. Sebab saya bertanya dengan beliau, apakah yang paling penting dulu? Sama ada nakkan politik ataupun ekonomi. Dia kata, you pulih ekonomi pun macam mana kalau politik sekarang? Tak mungkin terlaksana. Sebab itu diperlukan pemulihan politik. Dan kalau suasana politik kita tenteram, dalam keadaan yang stabil, pun kita akan bagi masa paling kurang pun dia kata sekitar 2 tahun. Itu bagi orang yang tahu nak menangani macam mana masalah ekonomi. 2 tahun nak memulihkan. Bukan hanya kerana negara kita yang terbeban dengan pelbagai hutang dan sebagainya, tapi tekanan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dia kata nak pulih pun sekurang-kurangnya 2 tahun. Sebab itu perlu dicari, perlu digapai, diusahakan untuk kita mencari pemimpin-pemimpin yang benar-benar tahu nak buat kerja. Bukan memanaskan kerusi. Bukan mengisi tembuluk mereka dengan projek demi projek. Sebab itu dia kata, paling kita mengusahakan sekarang ni, kata beliau ialah tentang soal berhubung kait dengan kehidupan rakyat. Kita tidak mempunyai simpanan makanan yang berpanjangan. Tadi pun dia menjelaskan lagi. Berbeza sebuah negara yang kecil. Penduduknya sekitar 2 juta. Kemudian ada orang luar duduk ada di situ 1 juta, lebih kurang 3 juta. Rakyatnya. Itu di Singapura. Mereka mempunyai stok simpanan makanan untuk 6 tahun. Apa jadi pun dalam tempoh 6 tahun, rakyat Singapura tetap ada makanan. Kita macam mana? Sedangkan kita katanya, dia melihat sekitar dalam 2 bulan je lah. Boleh bertahan. Sebab itu, zaman Tun Razak dahulu, bila mengimbau kembali, zaman almarhum Tun Razak menjadi Perdana Menteri, diwujudkan Lembaga Padi Negara, LPN. Bukan lembaga beras, bukan macam sekarang ni, Bernas dan sebagainya. Itu swasta. Itu merupakan syarikat. Syarikat yang akan mengapungkan dia punya saham di Pusat Saham Kuala Lumpur, maka pemilik-pemilik saham inilah yang akan menguasainya. Mereka lain tak ada, matlamatnya lah berasal keuntungan. Sedangkan waktu Lembaga Padi Negara diwujudkan, maka LPN ini dibekalkan dengan subsidi yang besar supaya untuk mengimbangi, memastikan harga beras tidak naik. Jadi saya tanya juga, kalau begitu, kalau harga beras tak naik, macam mana dengan petani? Sebab itu adanya pegawai di Lembaga Padi Negara ini melihat dan sebagainya, maka diberikan subsidi. Ada subsidinya untuk mengawal agar petani kita tidak berada dalam kesusahan. Kerana dulu-dulu padi ni banyaklah toke-toke ni datang beli daripada petani. Dia masuk kilang mereka. Dan harga tak menentu. Tapi bila ada Lembaga Padi Negara, maka harga itu distabilkan. Dan kerajaan memberi subsidi kepada petani. Supaya harga ini dapat dikekalkan. Tidak macam sekarang ni tak menentu. Sekarang ni segala-galanya kita bergantung daripada luar. Apabila dasar penguasaan yang diwujudkan oleh Dr. Mahathir, maka tukar daripada Lembaga Padi Negara kepada Lembaga Beras Negara lah, Bernas lah, beras nasional, dan mereka memikirkan soal keuntungan. Begitu juga apabila dulu diwujudkan Lembaga Elektrik Negara. Saudara, tapi apabila datang wujudkan sektor penswastaan, ditukarkan kepada Syarikat Tenaga Nasional Berhad. Jadi Tenaga Nasional Berhad ini mungkin setengahnya adalah milik rakyat kita, dia punya saham, tapi saham dari luar.
Bila orang luar datang miliki, mereka akan melihat dari segi asas keberuntungan. Mereka nak pastikan saham-saham mereka meningkat. Dalam keadaan begitu, tarif harga elektrik ini tidak dapat dikawal. Ini yang menjadi beban kepada kerajaan, ini yang menyusahkan. Subsidi padi dah tak ada, beras, stok makanan pun agak meragukan, tarif elektrik yang tak menentu indah limbo. Sebab semua itu berdasarkan kepada pelabur. Ataupun bukan pelabur, pemegang saham. Mereka membeli saham apabila diapungkan. Begitu juga apa yang dialami tentang nasib warga Felda. Berbilion-bilion kerajaan menghabiskan wang untuk meneroka Felda, membersihkan hutang-hutang rimba dan memberi pada peneroka. Akhirnya keberuntungan itu diperoleh oleh FGV. Peneroka tak ada juga. Jadi ini yang menurut Yang Maulid Teguh Ghazali, ini yang perlu dilakukan, dipikirkan. Banyak lain lagi. Termasuklah yang paling penting adalah soal kewangan kita. Kita punya nilai ringgit kita di pasaran antarabangsa. Sebab kita sekarang ni pergantungan pada makanan daripada luar itu terlalu banyak. Kalau duit kita, ringgit kita ni tidak mengukuh, ini merupakan ancaman juga. Jadi dia kata terpulanglah. Tetapi yang paling penting, perlu distabilkan politik. Itu yang paling penting dulu. Bukan kalau kita tumpu ekonomi macam orang banker lah, dia bagi pinjam. Sedangkan tak ada peluang pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Sebab itu warga perlu faham. Sebab itu dia kata dia tak akan bersuara demi untuk lestari rakyat Malaysia. Sebab dia tak nak berdosa dengan rakyat Malaysia. Tapi kalau orang tak pedulikan dia macam mana? Itu keadaannya, saudara. Jadi bila kita bercakap soal kestabilan politik ni, sekarang ni memang tak menentulah. Tiba-tiba sekarang ni, kita bercakap soal tentang pelantikan jawatan. Macam Parti Peribumi Bersatu ni, dia tak fikir lain. Mereka hanya melihat untuk jawatan. Lain tak ada. Hari ini pertikaian masih berlarutan. Iaitu tentang timbalan Perdana Menteri. Yang dikatakan sudah ada perjanjian antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu Muhyiddin minta bila benda ini Tan Sri Haji Hadi, dia kata dia tak tahu masalah ini. Benda itu tak ada perbincangan. Sebab itu Muhyiddin kata sila tanya dengan Setiausaha Agung kamu. Macam saya macam kasar lah sepatutnya kan. Tak payah buat kenyataan begitu. Tapi macam menempelak lah. Muhyiddin sekarang ni sudah pun menempelak Haji Hadi, rakan dalam PAS mereka. Sebab dia kata, kalau getihnya jangan cakap banyak lah. Sila bertanya dengan Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin. Kerana dia adalah antara orang yang sebagai saksi hidup. Bagaimana perjanjian itu dibuat antara Datuk Seri Ismail Sabri dan beliau dalam memutuskan kedudukan jawatan timbalan Perdana Menteri. So dia kata, selain daripada Taqiyuddin, pada majlis tersebut turut disaksikan oleh Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung Parti Peribumi Bersatu dan Anwar Musa. Secara terus terang, dia kata Anwar Musa. Sebab itu semalam, Datuk Dr. Mazuki selaku Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri era Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia menyatakan bahawa perjanjian tersebut memang ada ditandatangani. Dan saksinya itulah. Saksi majlis itu iaitu Taqiyuddin bagi pihak PAS, Hamzah Zainuddin Bersatu dan Anwar Musa. Jadi kita merasakan apa hal ni? Dan kabarnya pula menurut kepada Dr. Mazuki, dia kata perjanjian itu hanya untuk simpanan Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Ismail Sabri. Tidak untuk tetapan umum dan sebagainya. Ini keadaan saya. Sebab itu hari ini pula Anwar Musa mungkin dah tak boleh nak kata apa. Dia kena menjelaskan. Apabila ada wartawan bertanya dengan dia. Sejauh mana benarnya ada perjanjian antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Ismail Sabri. Dia kata pimpin lain tak perlu campur tangan lah. Soal yang membabitkan Perdana Menteri dan Presiden Bersatu. Pula. Dia kata orang lain tak usah campur lah. Jadi katanya semua itu menjadi hangat dan kelang kabut apabila adanya campur tangan individu lain
termasuk mereka yang tidak terbabit dalam urusan berkenaan. Soalnya sekarang ini bukan soal urusan. Ini bukan soal apa campur tangan. Ini kita nak tahu sejauh mana benarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menandatangani perjanjian tersebut. Kalau itu berlaku, artinya Perdana Menteri tidak membawa perkara itu ke mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Ini adalah pelanggaran. Jadi tak usahlah nak bela. Anda sebagai saksi. You sebagai saksi itu apakah anda mewakili UMNO? You bukan ada watikah. You bukan susah agung masa itu. Jawatan anda dah tak ada dah dalam UMNO. Hanya sekadar ketua bahagian ketereh. Jangan buat sombong lah. Itu keadaannya. Dia kata sebab itu dia kata saya rasa orang lain tak perlu campur. Baik kita fikir dan bercakap untuk menolong rakyat di kawasan kita. Betul lah memang. Semua wakil rakyat kita nak menolong kawasan rakyat. Tapi ini soal penting, ini soal besar. Ini soal prinsip. UMNO dah menolak Parti Peribumi. Jadi kalau anda masih nak mempertahankan, mana anda mempertahankan Parti Bumi. Jadi keadaannya. Saya rasa sebab itu Saudara Ahmad Zaini kata jangan jadi nasi tambah. Itu keadaan. Saya malahan Nur Musa dia marahlah sebab Datuk Jazlan sebagai timbalan pengurusi perhubungan UMNO Johor membangkitkan soal tersebut. Datuk Fuad Zakasi. Rakyat dah mula bertanya. Jadi dia cakap jangan campurlah. Ini urusan antara Perdana Menteri dengan Muhyiddin. Mana boleh begitu? Ini soal besar, soal maruah parti. Soal maruah ahli. Ahli-ahli di peringkat akar umbi sudah menolak sebarang kerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu. Tiba-tiba wujud satu perjanjian antara Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dengan Muhyiddin yang menyangkut soal adanya kerjasama. Kalau ini berlaku, tentulah ini mengecewakan warga UMNO di peringkat akar umbi yang membawa usul tidak mahu adanya kerjasama dengan Parti Peribumi. Saya juga rasanya, bukanlah saya nak marah. Tapi dalam keadaan sini, kalau nanti orang kata saya membedal pada menteri. Tidaklah, kenapa boleh jadi begitu? Sebab itu semalam saya dah cakap, dia kena pergi bawa persoalan ini kepada Majlis Tinggi. Dan kalau Majlis Tinggi memutuskan untuk ditolak semua itu, tolaklah. Sebab itu jalan yang terbaik adalah buat pilihan raya. Tak payah nak tunggu lagi. Malahan, ini saya juga baca kenyataan mantan Menteri Kewangan, Tun Daim. The so-called Tun Daim lah. Saudara. Dia kata untuk PRU 15 nanti, pejuang memang hilang. Huyuk. Malahan bersatu pun. Bakal kalah teruk. Turut dia ramalkan DAP. Cuma dia kata, PAS mungkin dapat lebihan kursi. Saya kata, dari mana dia dapat ni? Dan ini memberikan ruang sebenarnya. Tapi dia tak mengakulah. Sebab dia kata UMNO, Barisan Nasional mungkin dapat kurang kursi. Sebab PAS dapat, Pakatan Harapan, sebagian besar parti-parti dalam Pakatan Harapan mengalami defisit kursinya. Jadi kalau kata begitu-begitu, macam mana nak nafikan UMNO boleh dapat? Sebab itu cara yang baik. Saudara Megat Ramli, Nur Musa cakap tak perlu nasi tambah. Ini bukan soal nasi tambah, Saudara Megat. Ini bukan soal nasi tambah. Ini soal maruah parti kita. Macam mana ahli warga akan dah buat kenyataan dan memutuskan. Bukan sekali, bukan dua kali. Daripada peringkat cawangan, peringkat bahagian, sampailah ke Perhimpunan Agung UMNO. Kita tidak mahu bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu. Full stop, noktah. Tapi tiba-tiba terdengar keadaan begini, yang menjadi saksi hidupnya Nur Musa. Who are you? Nak menjadi saksi bagi pihak UMNO. Dan saya melihat benda begini, satu tindakan yang Amat Berhormat Perdana Menteri kena perlu menjelaskan. Inilah kadang-kadang kita merasakan sebab kita tahu. Tasik Mudi dia diam, dia simpan sebab masanya dia merasakan sudah dekat-dekat pilihan raya, dia ledak kerana begini. PPS, PN memang mereka akan kena berang. Itu sananya. Jadi MP-MP UMNO nampaknya kena tarik sokongan lah kalau begini keadaannya. Saya katakan sebab itu yang terbaik 16 hari bulan ni. Ini tiba-tiba saya dapat kenyataan macam Majlis Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan. Dia kata kalaulah seandainya ROS tolak pindaan yang kita lakukan pada bulan lalu, pindaan perlembagaan. Dan maka UMNO tak ada masalah, kita mengadakan persidangan untuk memilih pimpinan dalam parti.
Ini yang dikejar, ini yang dimau oleh orang macam Anwar Musa, orang yang keliling Datuk Ismail Sabri. Ini yang mereka harapkan, supaya ada pemilihan parti sebelum diadakan pilihan raya. Kerana mereka nak menjamin kedudukan mereka sebagai calon-calon wakil rakyat. Kerana begini, saya katakan kalau ini berlaku, saya minta maaf lah. Bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menghadapi laluan sukar. Nak mempertahankan jawatan naib presiden pun sukar. Orang UMNO ni lain. Perangai dia orang. Kalau tak boleh sangat, sudahlah. Bila dah ketepih tu, tak usah kau bayar macam mana pun. Kita melihatkan maruah parti kita. UMNO bukan parti kecil. UMNO bukan parti tempelan. Memang kita jadi tempelan dalam kerajaan. Sebab itu kita merasakan perlu diadakan segera pilihan raya. UMNO tidak berhasrat untuk kekal sebagai parti tempelan dalam kerajaan hari ini. Sebab itu kita minta diadakan pilihan raya. Petok Anwar Musa kata yang minta pilihan raya ni bukan peringkat ahli-ahli pun. Hanya 2-3 kerat orang saja. Inilah saya katakan, insya-Allah kalau betul lah ROS tolak pindaan, tolak kita punya pindaan perlembagaan dan kita mengadakan pilihan raya pemilihan parti, tengoklah nanti. Saya berkeyakinan. Saya pasti mereka ini akan disingkirkan daripada UMNO secara total. Ya, ini saudara jangan fikir saudara, jangan fikir diri kita. Maruah UMNO kena jaga. Sebab itu bila tengok begitu, kata Datuk Ahmad Maslan, dia kata dia tak mau cerita lah apa yang kita nak buat. Tapi saya melihat memanglah sebelum 29, kalau ROS dah buat keputusan begitu, pada 29 Disember nanti UMNO akan mengadakan pemilihan di peringkat partinya. Kalau begitu keadaannya, rasa-rasa je lah. Saya yakin keadaan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri bakal mengulangi nasib sebagaimana yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab di kalangan ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO yang tidak berada dalam kerajaan, macam Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Jazlan, Susah Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan, Bendahari, Datuk Tengku Anan, Datuk Zaid Amidi, Datuk Sri Najib, Datuk Samsul Nasrah. 6 orang, saudara. Kalaulah mereka mengatakan dia orang ada sokongan, ada 114, kalau 6 tarik macam mana? Saya melihat keadaan ini. Sebab memanglah pemimpin UMNO selalunya mereka berlapang dada. Biar dulu tengok, okey, berlapang dada. Tapi kalau dah cacing naik ke mata, apa boleh buat? Sebelum pimpinan yang ada di tingkat 38 itu dicerit, dicekah atau dicabar oleh peringkat ahli akar umbi, maka mereka harus bertindak. Saya melihat dalam keadaan begitu tidak mampu untuk dibendung lagi suasana ketenteraman politik dalam UMNO. Jangan salahkan pimpinan. Jangan salahkan pimpinan Datuk Sri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Jangan salahkan Tok Mak Hassan. Jangan salahkan Datuk Sri Najib. Jangan salahkan Tok Mak Maslan. Dan sebahagian besar daripada ahli Majlis Kerja Tinggi. Kita harus melihat secara jelas, secara tuntas, mereka yang mahu mempertahankan jawatan mereka. Inilah dedalu-dedalu yang menempik, yang saya katakan parasit di rumah UMNO. Mereka lebih rela UMNO mati daripada mereka kehilangan jawatan. Sedangkan zaman Rasulullah dulu, Saudara Rizal Endau, dia bagi tahu panji Islam itu dipertahankan sampai ke bergadai nyawa. Ini tak ada. Nampaklah mereka ini pemimpin yang hanya memikirkan soal diri mereka saja. Mereka memikirkan, kalau aku tak dapat jadi wakil rakyat, kalau aku tak dapat jadi pemimpin akan datang, nak hancur pun hancurlah UMNO. Inilah yang merupakan jaluran politik yang cukup tempang, yang cukup sempang peranang. Sebab itu saya bertanya dengan Wak Malik Tengku Razak, sebab itu dia kata dia berusaha sedaya mungkin untuk menyelamatkan UMNO. Tapi apakah daya kalau menghadapi pemimpin-pemimpin yang sebegini? Tak, sebab itu saya kata tak ramai, 3-4 orang, 5-6 orang yang mengelilingi yang bawa Perdana Menteri. Tapi akhirnya, Perdana Menteri pun, saya tak tahulah kenapa beliau boleh mudah percaya apa sempuanya dalam perkiraan kalaulah dia adakan pemilihan parti lebih dulu. Saya cakap terus terang. Bukanlah saya nak mengatakan Datuk Zaid Hamidi itu kuat. Tidak. Tapi akhirnya, rakyat ataupun warga UMNO
yang selama ini mengamalkan sistem demokrasi. Majority menguasai minoriti. Sistem demokrasi, dalam sistem demokrasi yang kalah itu mesti memperakui yang menang. Dan hari ini warga UMNO terasa tercabar. Apabila adanya pemimpin, mereka dah kalah. Tapi masih lagi mewujudkan permasalahan, permusuhan dalam parti. Masih lagi nakkan jawatan. Wujudkan sama ada berlaku onar dan sebagainya. They don't care. Mereka tak peduli. Ini keadaannya yang saya juga amat kecewa. Saya melihat. Dan akhirnya nanti, sebagaimana saya berbual dengan Muhammad Tengku Razali tadi, dia kata dia bimbang. Akhirnya UMNO ini akan diharamkan sekali lagi. Betul, UMNO ini adalah UMNO yang diwujudkan semula oleh Dr. Mahathir zaman waktu UMNO pertama dulu diharamkan. Tapi bagaimanapun kita dah memperbaiki. Dah mula mendapat semula jiwa perjuangan, dapat mula parti itu dikenali sebagai parti sebagaimana seolah ia diwujudkan tahun 1996. Tapi dengan keadaannya hari ini, besar kemungkinan UMNO ini akan dibunuh lagi. Apa dosa UMNO pada mereka? Mereka jadi kaya raya kerana UMNO. Cukup-cukuplah. Kalau tahulah kalau dah tak ada sokongan daripada orang, sudahlah. Berhentilah. Ini tidak. Masih lagi nak menongkat langit. Masih lagi nak duduk kat situ. Akulah segalanya. Orang lain tak baik. Ini masalahnya dia merasakan diri dia terbaik. Sebab itu dia cabar. Sebab itu dia kata orang lain yang campur tangan lah. Itu urusan antara yang Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin. Ini bukan soal urusan antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin. Ini permasalahan yang memperlihatkan soal maruah. Sebab itu saudara, saya kaitkan balik. Sebab itu saya kaitkan sekali lagi. Kena dicari puncanya. Sedangkan dulu sebelum Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, memang calonnya adalah Datuk Tengku Razali Hamzah. Banyaklah orang kata tak sesuai lah, orang kata begitu, orang kata begini. Tapi saya yakin seandainya saat ini yang Muhammad Tengku Razali Hamzah yang memegang tampuk pemerintahan, paling tidak pun soal ekonomi dapat distabilkan. Politik pun boleh distabilkan. Orang-orang yang tak betul memang tidak ada tempat. Beliau akan mencaturkan politik itu mengikut sebab guru politik dia lah Dr. Ismail. Dengan Dr. Ismail jangan cuba-cuba. Kawan tak kawan. Anak sendiri pun kalau salah pun ke dalam. Itu sikap Dr. Ismail. Bacalah sejarahnya. Itulah guru politik yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Dan untuk ekonomi, mengembalikan ekonomi apa semua tu, dia mengikut macam mana lunas-lunas perjuangan oleh yang almarhum Tun Razak. Itu yang dia rasa kecewa bila melihat apabila negara baru nak tumbuh, apabila negara baru nak makmur. Lepas tu naik Hussein On, tak lama pun naik Dr. Mahathir. Dan merubah segalanya kepada dasar yang sepatutnya dipertahankan. Dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru lain tidak. Supaya kek ekonomi ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Bukan setengah-setengah pihak saja. Bukan setengah kaum saja. Supaya kita mahu rakyat berdiri teguh. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan orang nak menghina satu kaum dan sebagainya. Tapi hari ini apa jadi? Hanya orang-orang tertentu saja. Kiblat mereka lain tak ada. Wang ringgit. Dan mereka sanggup membeli kuasa. Sanggup memberi apa pun untuk mendapat satu jawatan. Itu yang merosakkan UMNO. Akhirnya, parti UMNO sepatutnya dipimpin oleh orang yang tulus ikhlas. Yang berusaha untuk memajukan negara dan rakyat. Tapi hari ini kenapa? Kenapa adanya pemimpin yang membeli jawatan? Silapnya silap ahli UMNO juga. Kita kena terima sendiri. Kita kena melakukan muhasabah diri. Bahawa kali ini, dalam pemilihan UMNO kali ini, siapa saja yang dilihat melakukan pencaturan, gunakan politik wang, kita kena singkirkan. Ternyata terbukti politik wang menjahanamkan parti, menjahanamkan negara, menjahanamkan bangsa kita. Kita baru nak bernyawa, dah jadi macam ni. Lain tak ada politik wang. Kerana wang lah, maka mereka sanggup melakukan apa saja. Maruah diri digadai. Maruah parti tergadai. Mereka tak peduli. Yang penting bagi mereka, aku. Bukan parti. Yang penting bagi mereka, aku mesti kaya. Negara nak lingkup, itu mereka soal lain. Ini masalahnya. Kita melihat bahawa dalam kehidupan hari ini, kita menghadapi cabaran. Cabaran dunia yang ekonominya merosot. Tapi kenapa tidak berlaku dengan negara lain?
Saban malam dulu saya dah katakan, Norway tak terkesan. Norway pun bukan macam negara kita juga, mempunyai simpanan untuk rakyatnya. Datanglah apa ribut topan ke, mereka relax. Singapura tak ada masalah. Memang mereka mengakui dari segi ekonominya, pasaran saham lah. Tapi ringgitnya ataupun dolar Singapura mengukuh. Bagaimana kita? Kita usahakan dengan Singapura. Dengan Indonesia pun, kita pertukaran antara ringgit dengan rupiah pun semakin menurun. Begitu juga dengan Vietnam. Nak comparekan, nak dibezakan antara kita dengan Thailand macam mana? Tidak lain, tidak bukan. Apabila pemimpin yang melihat kekayaan negara ini, kalau perlu dirampok, dirampok. Projek diwujudkan. Sebab itu saya minta dalam keadaan kita menghadapi suasana ini, berhentikanlah dulu. Dihentikan dulu projek-projek mega. Santuni dulu masalah rakyat. Yang paling penting sekali, soal makanan. Rakyat nak tahu. Hari ini, kesan daripada COVID-19 makin meningkat. Ada pula Omicron. Bagaimana dengan ekonomi dunia? Produk-produk kita boleh ke laris, sedangkan kita dah dapat lihat. Sekejap saja, ini harga pasaran minyak sawit dapatlah 6,000 apa semua stan, sekarang dah turun balik. Harga sawit di tandan pun turun balik. Harga komoditi getah juga melambung turun naik. Apa yang kita nak pasarkan? Harga minyak pun tak menentu lagi. Ini bukan boleh bertahan sangat. Sekarang ni okeylah musim sama. Apabila datang nanti winter dan sebagainya macam mana? Dan perang di Ukraine dan di antara Ukraine dengan Rusia masih belum menampakkan tanda-tanda ekonomi dunia boleh diperbaiki. Amerika merosot. Dan kita, pemimpin, okey. Negara berada pada landasan yang betul. Betul apa benda ni? Apa betulnya? Kalau sekarang ni, rakyat saban hari sudah mula. Saya sudah menerima banyak minta diperjuangkan. Kalau boleh nak minta dikeluarkan simpanan mereka dalam kumpulan wang simpanan pekerja. So ini suka tak suka menandakan habis pemimpin PAS lain parti adalah yang lebih bagus. Kenapa menjaga agama? Saya jangan saudara mengundang untuk saya attack PAS. Kalau pemimpin PAS itu baik, takkan keluar kenyataan apa yang berlaku di Kelantan. Nak berniaga, suruh berhenti berniaga. Yang bercanggah. Saya malas nak cakap benda begitu, saudara. Saudara Nariman Karab, dah tengah makan sedap, takkan nak berhenti. Ini soal tengah makan sedap ke tak sedap. Bila sampai waktunya kena berhenti, berhentilah. Baginda Rasulullah menganjurkan. Apabila kamu makan, bila kenyang, berhenti. Jangan sampai tekak kamu terbelahak. Jangan sampai kamu makan sampai terbelahak. Rosak kesihatan, rosak diri, rosak negara. Sekarang ni saya tak tahulah, kita tunggulah tambah. Hari ni dah 11 bulan, 5 hari lagi. Apa nak jadi? Saya bagi tahu terang. Seandainya sesuatu berlaku dengan pindahan perlembagaan yang diwujudkan oleh UMNO melalui Perhimpunan Agung Khas. Jadi artinya mereka tidak menghormati lagi. Apa warga UMNO nak terima dalam keadaan sekarang? Janganlah salahkan Presiden. Sebab keputusan dibuat oleh semua perwakilan. Semua dibuat oleh Perikatan Akal Umbi. Malahan usul tersebut disokong oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jangan lupa, usul agar pemilihan parti ini diadakan selepas 6 bulan daripada pilihan raya umum diadakan. Itu pembawa usul adalah Datuk Khalid Nordin selaku naib presiden. Dan orang yang bangun menyokong dengan lantangnya, balik daripada Amerika dengan lantangnya, saya, Ismail Sabri bin Yaakob, dengan ini menyokong. Dan beliau adalah sebagai naib presiden waktu itu. Artinya kalau ROS menolak, ROS dah tak ada menghormati. Tentulah waktu beliau menyokong itu, mesti beliau melihat bahawa benda ini sepatutnya boleh berlaku, boleh diadakan, boleh dilakukan. Yang tentunya tidak bercanggah dengan soal perlembagaan, dengan undang-undang. Sebab beliau waktu itu sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau ROS tolak, artinya ROS sudah menyanggah Yang Berhormat Perdana Menteri. Jangan kita belim kata ini Hamzah. Itu soal lain, saudara. Prinsipnya, cakap Yang Berhormat Perdana Menteri sudah dilihat macam tak laku. Ini keadaannya, saudara. Dan saya haraplah. Sebab itu orang kata, jangan kita tidur sekelambu dengan ular yang berbisa.
mereka akan berusaha untuk membelit kita. Mereka akan berusaha untuk mematuk kita. Kerana menteri yang jaga ROS ini adalah daripada parti yang bukan daripada UMNO. Parti yang mahu melihat UMNO ini dilingkupkan secara total. Jangan lupa saudara, ini kena ingat. Kena jelas. Parti yang nak membunuh UMNO. Pemimpinnya masa kempen dia mengatakan bahawa parti ini dipenuhi orang yang korup, orang itu macam-macam lah. Dan secara terang-terang Presiden kata itu parti yang nak kelongkang. Benar mereka sedang berusaha untuk membawa parti UMNO ini ke longkang. Tapi apakah warga UMNO peringkat akar umbi nak mengizinkan? Apakah kita nak melihat sekali lagi UMNO diharamkan? Saudara, kita masih lagi bertempur sama-sama sendiri. Kita bertempur sama sendiri, orang lain mendapat labanya. Sebab itu saya menyatakan dalam keadaan begini, yang beruntung suka tak suka adalah parti daripada keadilan. Sebab rakyat untuk menerima balik Pakatan Harapan, nahi. Untuk rakyat menerima Parti Pejuang, tidak ada sama sekali. Nak terima parti PBM, mereka sudah melihat bagaimana teruknya berada di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Untuk rakyat nak terima PAS, apa yang berlaku di Kelantan, tentulah mereka sudah merasakan hilang yakin apabila mereka yang meletakkan agama, seorang penjaja agama. Berapa lama rakyat boleh ditipu? Benar. Saya waktu saya belajar politik dulu, profesor saya mengatakan the opiums in politics ataupun kecanduan ataupun candu dalam politik ini dua. Sama ada persoalan racial, iaitu keturunan, kaum dan sebagainya, ataupun persoalan agama. Agama itu adalah candu untuk pencatur politik. Bagi mereka yang bijak mencaturkan agama ini, maka mereka berjayalah dalam politik. Itu yang dilakukan oleh PAS sekarang. Saya malah nak attack lagi saya. Tapi realitinya, bagaimana saya tak boleh terima lah. Macam contohlah apa yang berlaku di Kelantan. Kalau surat dah keluar, saya semalam bila tengok dia ya ke tak ya ke. Bila lihat benar-benar. Ini kerja merepek. Dalam Islam mengatakan, kamu hendaklah solat. Hayya 'alal falah, hayya solat. Kemudian carilah kebahagiaan. Bila saja selepas solat itu, bertempiranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari kebahagiaan, mencari kehidupan. Tiba-tiba ditutup. Minta supaya ditutup satu hari. Ini macam mana orang nak percaya pada PAS? Dalam keadaan begini, memanglah rakyat nampaknya lebih bercinak dengan UMNO. Ini cuba dinafikan oleh Tun Daim. Sebab itu dia kata UMNO, Barisan Nasional akan tak berapa banyak tinggi apa. Tapi waktu yang sama juga dia kata Parti Keadilan, Pakatan Harapan lah. Dia tak ada keadilan. Tapi saya melihat sebarangan berlaku, kalau kita tidak berhati-hati, suka tak suka, keadilan akan bersama dengan DAP. Walaupun Datuk Daim kata masyarakat Cina pun dah mula berkurangan untuk menolak DAP. Artinya nak pergi ke mana? Takkan nak pergi pada gerakan yang telah pun dibungkus oleh rakyat di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, gerakan dah jadi lepat pisang. Dah kena bungkus. Bye-bye. Sekarang ni yang ada MCA. Memanglah kita tahu kalaulah pemimpin dapat MCA bekerja keras, memang ada ruang. Tapi kalau MCA juga menggambarkan suasana yang begini, yang tak menentu, yang tak nak bercakap dalam kabinet, rakyat melihat. Jadi mereka, saya nampak masih belum lagi ada satu daya tarikan yang solid. Melainkan mereka lalah kali besok bertenggek balik atas bau UMNO. Ini yang saya tak nak pikul. Ini yang kita warga tidak larat nak pikul. Sedangkan pemimpin UMNO berantakan, duk jaga perut masing-masing, nak jaga jawatan. Saya yakinlah, bertanyalah dengan Datuk Jazlan di Kelantan. Bertanyalah dengan Datuk Hasni di Johor. Bertanyalah dengan Datuk Syahrani di Perak. Bertanyalah dengan Datuk Rauf di Melaka. Bertanyalah juga dengan Datuk Mahathir Khalid. Apa pandangan warga akar umbi UMNO? Mereka tidak lain tak bukan mahu mempertahankan maruah parti kita. Jangan sesekali diizinkan maruah UMNO ini diperkotak-katikkan. Itu keadaannya. Saudara Keringot. Saya haraplah pencerahan saya malam ini mungkin agak, orang kata tak begitu manis lah, tak betul molek. Tapi saya nak berterus terang bahawa dalam keadaan sekarang ini,
Pemuda UMNO sudah bersedia. Sepatutnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segerakanlah untuk menghadap Dewan Mahkamah Agung untuk memohon perkenan agar diadakan pilihan umum. Sebab pemuda dah bersedia. Tunggu apa lagi? Ayuh kita membujur lalu melentang patah. UMNO perlu kita pertahankan. Parasit-parasit UMNO mesti dihapuskan, mesti dikikis daripada berada di Menara UMNO. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.